Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Nik Abdul Azim Bahruddin, saya Nur Aisyah Nazira binti Nazri, Saya dan Fikri Afika binti Faizal akan membentangkan tentang tajuk fiqh muamalat dalam tugasan 3 pada hari ini, insya-Allah. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan tentang konsep muamalat dalam Islam. Terlebih dahulu, saya ingin menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hablum minallah wa hablum minan nas. Shadaqallahul azim. Jadi ayat tersebut menerangkan tentang pentingnya untuk menjaga hubungan di antara Allah, dan juga Allah menambahkan di ayat belakang untuk menjaga hubungan di antara manusia. Jadi antara hubungan di antara manusia perlulah dijaga dengan bermuamalat mengikut syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah. Asas-asas muamalat. Sebelum itu saya ingin menerangkan tentang konsep Islam. Islam bermakna dalam bahasa Arab ialah memberi makna menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, setiap muslim wajib untuk menuruti dan mentaati perintah Allah. Antaranya perkara yang asas bagi umat Islam ialah akidah, ibadat dan akhlak. Jadi dalam konsep muamalat ini terkandung di bawah tajuk yang besar, iaitu tajuk ibadat. Tajuk fiqh. Fiqh terbahagi pula kepada 4, iaitu fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat dan fiqh jinayah. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang fiqh muamalat. Okey, di dalam konsep fiqh muamalat terbahagi kepada beberapa subtopik. Antaranya jual beli, pinjaman, hutang, gadaian, sewaan, riba dan jual beli saham. Okey, baiklah. Berdasarkan fiqh yang disebuti oleh saya tadi, dalil-dalil dan hukum-hukum ini diambil daripada 4 jenis. Yakni sumber daripada Al-Quran Al-Karim, yang kedua As-Sunnah yakni hadis Nabawi, yang ketiga ijma' dan qiyas. Yakni jika tidak terdapat dalil-dalil tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis, ulama akan berbincang dan melakukan sebuah perbahasan dan melakukan ijma', menyepakati sesuatu hukum tersebut. Adapun jika ulama tidak bersepakat tentang itu, hukum yang seterusnya ialah hukum qiyas, yakni membandingkan antara sesuatu hukum yang telah ada dengan sesuatu yang setara dengannya. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan terlebih dahulu akan menerangkan apa itu jual beli. Okey, baiklah, saya akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahu maulana al-azim. Ayat Quran ini berbunyi, Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang mana? Jual beli yang mengikut syariat yang telah ditentukan oleh Allah, dan Allah Ta'ala sangat memusuhi akan riba. Okey, baiklah. Jual beli terlebih dahulu di dalam mazhab Syafi'i sedikit ketat, namun terdapat sedikit pandangan-pandangan yang lemah yang menjadikan memberikan kemudahan kepada kita hari ini. Contohnya, akad dalam jual beli bermaksud akad dalam tukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan. Terdapat hukum seperti hukum taklifi yang 5, yakni hukum harus untuk berjual beli perkara yang harus. Adapun haram seperti jual beli yang mempunyai unsur riba dan seterusnya. Antara rukunnya ialah penjual dan pembeli, barang jualan yakni barang yang harus ataupun barang yang halal, harga perlulah mempunyai harga, ijab dan qabul. Adapun setengah di dalam kitab-kitab terdahulu
yang berbunyi hukum bagi mazhab Syafi'i membenarkan seperti hukum mu'athah, yakni tidak perlu lafaz ijab qabul kerana agak sukar seperti penjual kantin atau penjual di pasar raya untuk menyebutkan perkara lafaz ijab qabul, dan ada ulama bagi kaulin ini membenarkan mu'athah, yakni redha sama redha. Dan konsep jual beli ialah at-taradhi, iaitu redha sama redha. Okey, seterusnya jual beli yang tidak sah. Jual beli barangan yang haram seperti menjual babi, menjual arak dan seterusnya, ataupun membeli untuk kegunaan maksiat ataupun keburukan. Jadi jual beli seperti ini sangat dilarang dan tidak sah. Seterusnya mempunyai unsur perjudian dan penipuan seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berpesan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi ayat ini menjadi dalil yang jelas menyatakan bahawa arak, judi dan sebagainya haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya jual beli yang tidak sah ialah jual beli yang mempunyai dua akad dalam satu. Seterusnya barangan yang tidak sempurna hak milik. Contohnya kita menjual beli barangan, contoh barang yang hilang, kita menyatakan siapa yang ingin membeli, contoh basikal yang hilang, siapa yang menjumpai barang basikal tersebut, saya akan jual kepadanya, maka tidak sah jual beli tersebut. Seterusnya jual beli barangan yang belum lagi wujud, contohnya perkara itu masih sama-sama kewujudannya, haram. Jual beli barangan yang bersyarat. Okey, seterusnya jual beli, saya akan meneruskan tentang jual beli haram tetapi sah di sisi syarak, yakni membeli barangan yang dalam tawaran orang lain. So, contohnya orang lain telah membida barangan tersebut tetapi kita datang membeli, hukumnya haram tetapi sah. Seterusnya monopoli dalam jual beli, kita memonopoli semua barangan tersebut untuk kepentingan kita sahaja, seperti hadir ribat, tulaqi ar-ruqaban, najash. Seterusnya beli barangan halal untuk tujuan bermaksiat kepada Allah. Seterusnya menjual atau membeli dengan mengurangkan sukatan dan timbangan, yakni dengan tujuan menipu. Seterusnya saya akan membentangkan tentang saham. Saham ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan. Saham ini merupakan bukti hak milik ke atas sesuatu syarikat atau perusahaan dalam bentuk perseorangan terbatas. Pemilik dan penyokong pembiaya sesuatu syarikat mungkin buat keputusan untuk menjual syarikat untuk mendapat wang. Okey. Saham ni, pemegang saham adalah pemilik bersama bagi sesuatu syarikat. Seterusnya, syarat saham diharuskan ialah yang pertama, bebas unsur riba. Yang kedua, ialah saham yang mempunyai pelaburan ke arah maksiat. Yang ketiga, tidak mempunyai unsur spekulasi. Dan yang keempat, saham bukan dinaburkan dalam bank konvensional. Seterusnya ialah hutang. Hutang dalam bahasa Arab iaitu al-qardu. Hutang adalah memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada seseorang. Barang atau manfaat perlu dikembalikan dengan syarat orang yang berhutang membayar dengan jumlah yang sama. Okey, hutang ni menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah wang dan lain-lain yang dipinjam daripada orang lain. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-qardu. Al-qardu ni dari segi bahasa bermaksud potong. Menurut Kamus Al-Misbah Al-Mudir, qardatu syai'in qardan bermaksud saya memotong sesuatu. Menurut istilah para fuqaha, hutang ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat
orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Dalam bahasa Arab, proses ini dinamakan qurdu kerana proses ini menyebabkan tuan punya barangan memotong sebahagian hak miliknya untuk diberikan kepada penghutang. Allah SWT menjelaskan berkenaan hutang ni dan permasalahannya dengan panjang lebar dalam ayat 282 hingga 283 dalam surah Al-Baqarah. Hutang yang dipinjam wajib dilunaskan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima daripada pemiliknya dalam tempoh yang disepakati oleh antara kedua-dua pihak. Orang yang berhutang ni wajib melunaskan hutang dan apabila telah sampai tempoh yang disepakati dan dia sudah berasa berkemampuan untuk melunaskannya. Rasulullah SAW melarang daripada menangguhkan pembayaran hutang. Sabda baginda SAW, "Matalul ghaniyun zulmun wa iza usdi'a ahadukum ala mali'in falyadfa." Maksudnya, penangguhan orang yang telah berkecukupan adalah perbuatan zalim, dan apabila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaknya dia pun menurutinya. Riwayat Muslim. Hukum dalam memberi hutang ialah asalnya sunat tetapi menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Contohnya orang tu sangat-sangat memerlukan hutang, maka hukum memberi hutang ni adalah wajib. Okey, seterusnya kita teruskan dengan rukun berhutang dan hikmah diharuskan berhutang. Antara rukun berhutang ialah yang pertama, penerima dan pemberi hutang. Dalam berhutang, kedua-duanya mesti mengadakan saksi atau perjanjian bertulis. Okey, seterusnya barang yang diberi hutang adalah milik pemberi hutang sepenuhnya. Maksudnya hak barang tersebut adalah hak sepenuhnya oleh pemberi hutang. Okey, yang terakhir iaitu siwang, yang bermaksud akad pemberian hutang. Seterusnya kita teruskan dengan hikmah diharuskan berhutang. Antaranya ialah membantu golongan yang susah. Kemudian orang yang miskin mestilah berpeluang membaiki taraf ekonomi mereka. Seterusnya untuk mengelakkan berlakunya penindasan terhadap golongan miskin. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan sikap malas dan suka meminta-minta. Seterusnya ialah riba. Riba bermaksud faedah, lebihan atau pertambahan bayaran dalam proses pertukaran barang, wang, hutang piutang dan sebagainya. Secara umumnya, riba ni ialah lebihan yang dikenakan oleh seseorang. Contohnya dalam bayaran, hutang-hutang, dia lebihkan daripada jumlah yang sepatutnya. Jenis-jenis riba, iaitu yang pertama, riba al-fadli. Bermaksud pertambahan berlaku kerana pertukaran barang yang sama jenis, seperti pertukaran beras dengan beras. Okay. Seterusnya, riba an-nasiyah. Bermaksud pertambahan yang berlaku kerana menangguhkan tempoh pembayaran. Okay. Hikmah pengharaman riba. Antaranya ialah untuk membanteras kezaliman dan penindasan sesama manusia. Seterusnya, untuk mewujudkan kestabilan ekonomi. Seterusnya, dapat melahirkan sikap bantu-membantu dan juga tolong-menolong antara satu sama lain. Dan yang terakhir, untuk mencegah sifat mementingkan diri sendiri. Seterusnya, sewa. Sewa dalam bahasa Arab iaitu al-ijarah, yang bermaksud satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah dari suatu barang yang diterima dengan bayaran yang sesuai mengikut perjanjian yang ditentukan. Hukum sewa adalah harus. Antara rukun sewa, yang pertama, mestilah ada penyewa. Penyewa mestilah akil balik, mestilah dengan kemauan sendiri, dan kedua-duanya tidak bersifat membazir. Yang kedua, bayaran sewa. Bayaran sewa mestilah dengan wang, dan wang bayaran mestilah diketahui oleh kedua-dua pihak dari segi kadar, jenis dan sifatnya.
Yang ketiga, manfaat. Manfaat sewa mestilah yang berharga. Mesti diketahui kadar dan juga jangka masa dan dapat diberikan oleh yang mengambil upah. Yang keempat, syarat sah sewa. Syarat sah sewa antaranya ialah kedua-dua pihak mestilah bersetuju mengadakan kontrak sewa. Seterusnya, barang yang diberi sewa dapat memberi manfaat. Manfaat yang tercatat mestilah dalam kontrak dan boleh digunakan. Dan yang terakhir, barang sewaan bukan menjadi kewajipan kepada penyewa seperti menyewakan rumah kepada isteri. Okay, yang kelima, tamat kontrak sewa. Tamat kontrak sewa terjadi apabila barang yang disewa hilang, rosak ataupun musnah. Tamat kontrak sewa juga boleh berlaku apabila kontrak dibatalkan, tamat tempoh dan tidak menepati syarat-syarat kontrak. Sekian sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Okey. Ini merupakan penghasilan produk kami. Tujuan kami menghasilkan produk ini adalah untuk memudahkan pelajar meminati dan memahami sistem fiqh muamalat dan sistem konvensional. Beza antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvensional. Sistem muamalah Islam lebih kepada syariah Islamnya. Kalau sistem konvensional lebih kepada peraturan yang telah ditetapkan di dunia. Okey, maksud al-qardu. Al-qardu bermaksud potong dalam bahasa Arab. Dari segi istilah, al-qardu ialah penyerahan suatu barang dengan syarat barang tersebut sama nilai tanpa sebarang tambahan apabila dipulangkan. Ciri-ciri al-qardu. Al-qardu dikategorikan sebagai akad tabaruk, iaitu kontrak ramai. Kontrak yang berkonsepkan kebajikan. Faedah al-qardu, transaksi hanya diperoleh oleh penghutang. Okay, seterusnya al-bai'u. Al-bai'u, definisi al-bai'u dari segi bahasa, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari segi syarak, menukar harta atau benda yang mempunyai nilai mengikut cara-cara tertentu yang diharuskan dengan lafaz ijab dan qabul. Ciri-ciri al-bai'u. Hukumnya ialah harus. Dari surah Al-Baqarah ayat 275, iaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli mesti ada penjual dan pembeli, mesti ada barang jualan, mesti ada harga dan mesti ada ijab dan qabul. Okey. Perbezaan. Kemudahan. Perbankan Islam pembiayaan peribadi, manakala perbezaan untuk perbankan konvensional adalah pinjaman peribadi. Kontrak pula tawaruk dan atau bai al-inah, dan perbankan konvensional ialah pinjaman. Perbankan Islam keuntungannya terhasil daripada jualan, manakala perbankan konvensional terhasil daripada faedah atau transaksi pinjaman. Okay. Amount yang perlu diterima perbankan Islam ialah amount adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan atau kurang, atau diberikan ribat sekiranya pelanggan membayar keseluruhan pembiayaan lebih awal. Manakala perbankan konvensional ialah amount akan berubah mengikut pinjaman kadar pinjaman asas. Lewat bayar, kalau perbankan Islam ganti rugi akan dikenakan, tetapi perbankan konvensional akan penalti dalam bentuk compounding akan dikenakan. Seterusnya, penyelesaian awal perbankan Islam ialah boleh menikmati ibrah atau ribat ke atas harga jualan sekiranya pembayaran itu diselesaikan lebih awal tanpa dikenakan penalti. Manakala perbankan konvensional ada penalti kalau buat penyelesaian awal dalam lock-in period. Perbankan Islam insurans ada takaful, manakala perbankan konvensional mempunyai konvensional. Perbezaan al-bai', kontrak atau transaksi dia mematuhi syarat
baik wadiah, wakalah dan wataruk. Manakala perbankan konvensional tidak mematuhi syariah kerana melibatkan riba. Kalau perbankan Islam, untung dia tidak dikenakan faedah, tetapi kongsi untung hasil daripada jual beli mematuhi hukum syarak. Manakala perbankan konvensional, faedah dikenakan, ini riba dan haram. Persamaan untuk kedua-duanya adalah digunakan oleh manusia mendapat keuntungan. Okey, seterusnya rumusan. Okey, seterusnya ialah rumusan. Sistem muamalah Islam iaitu perbankan Islam yang bertunjangkan akidah Islamiah yang jitu kepada Allah SWT. Ini adalah kerana kita mengiktiraf bahawa Allah SWT sebagai pencipta kita dan Tuhan yang wajib disembah dan dipatuhi. Maka segala dasar dan peraturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam segenap aspek kehidupan juga adalah menjadi wajib untuk diikuti, kerana kita tiada pilihan lain selain suruhan Allah SWT. Okay, seterusnya sistem konvensional. Perbankan ini seolah-olah tiada kaitan akidah dalam urus niaga mereka. Ianya terbukti dengan pelanggaran hukum-hukum Allah SWT yang antaranya sudah jelas dinyatakan dalam dalil-dalil Qur'an atau subut yang terang-terang diharamkan dalam Islam. Ianya seolah-olah tidak mengiktiraf Allah SWT sebagai Tuhan yang mencipta peraturan kehidupan manusia. Sekian sahaja daripada kami. Inilah penghasilan produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teachings and all your words from your life.